فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara pendengar bersama dari saudara sebelumnya yang mulia kemasian, menyambung pada jangan kita silang kita di surah Sad. Sesuai yang mulia kemasian, kita masih lagi bincangkan ayat 71 hingga ke 74 dari surah Sad, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. صدق Allahul Azim. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, semuanya aku akan menciptakan manusia di tanah. Maka bila telah aku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Selain yang mulia Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, ayat 73 yang sedang kita tafsirkan ini, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka sujudlah semua malaikat. Malaikat kesemuanya sekali, secara berjemaah, berhimpun, keseluruhannya. Dalam bahasa Arab ini dipanggil sebagai taukid. Ada dua kali muakkad, dua kali ditaukidkan. Yang pertama kulluhum, yang kedua ajma'un. Taukid ni kalau kita belajar bahasa Melayu, contohnya kita kata seorang itu putih melepak. Apa putih melepak? Melepak itu adalah taukid kepada putih. Memang nak ceritakan terlalu putih, hitam legam. Apa lagi kita kata? Perkataan-perkataan seperti itu. Cantik molek. Benda yang begitu. Maknanya taukid. Kita confirmkan, kita reconfirmkan memang betul cantik, tidak ada tolak bandingnya. Jadi saudara yang mulia kat sekalian, di sini digunakan perkataan kulluhum ajma'un, dua kali taukid, nak menggambarkan kepada kita tidak ada seorang pun di kalangan malaikat ni yang terkecuali. Cuma ada setengah para ulama yang tersilap mengatakan bahawa mengikut tafsiran pandangan mereka, mungkin ada malaikat yang sujud ini hanyalah terdiri malaikat di bumi saja, malaikat di bawah rahmat, malaikat yang di langit tak terlibat. Ini adalah pandangan-pandangan yang kita bimbang termasuk dalam bab takalluf. Nanti kita lihat ayat selepas ini di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang takalluf. Wa ma ana minal mutakallifin. Wa ma ana minal mutakallifin, nanti kita lihat takalluf ini adalah benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud, maka semuanya sujud. Tidak ada seorang pun yang terkecuali. Yang terkecuali ni yang tidak mahu sujud adalah Iblis. Iblis ni bukan dari kalangan malaikat. Umpama macam kita gambarkanlah, tak ada seorang pun dekat kelas itu melainkan kerusi saja. Kerusi itu bukanlah sebahagian daripada manusia, tapi kita nak gambarkan memang tak ada seorang pun yang datang langsung. Saya tak nampak satu kelibat manusia pun, kecuali yang letrek saja. Contohnya, maka gambaran seperti ini kita gunakan bagi menampakkan memang tak ada seorang pun. Yang ada hanyalah benda-benda seperti itu. Jadi bila kita kecualikan satu, tidaklah wajib ia tergolong daripada kalangan yang dikecualikan. Ini dalam bab istifna. Jika kita belajar bahasa Arab dalam bab nahwu, istifna, mustasna minhu, adatul istifna dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membawakan kepada kita kisah ini untuk menjadi pengajaran bahawa syaitan telah pun berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ni nak yas'ar ni tidak balas dendam. Kerana Adam, datuk kepada kita semua, telah menjadi sebab dia ni dihalau daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini namun didendam. Dendam syaitan ini sehingga menyebabkan dia telah minta kepada Allah SWT untuk menyesatkan semua manusia. Nanti kita akan lihat saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, dalam surah Al-Isra, Allah SWT berfirman, "Ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila." Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orang yang kau muliakan atas diriku? Semuanya jika engkau beri tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya benar-benar aku akan sesatkan keturunannya ini, iaitu Adam, kecuali sedikit saja. Dalam ayat ke-65 surah yang sama, surah Isra, Allah SWT menggambarkan, "Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila." Semuanya terhadap hamba-hambaku, maka kamu wahai iblis tidak dapat berkuasa atas mereka. Hamba-hamba yang Allah Taala kehendaki di sini adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini digambarkan pula dalam
Ayat lain, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kekuasaan kau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semua. Ni adalah sumpah iblis, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan aku sesatkan kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, yang ikhlas. Maka itu yang akan selamat dari gangguan ke. Ini boleh kat maksudnya. Jadi, perkataan yang digunakan di sini adalah menampakkan satu pengiktirafan, satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk tujuan menyesatkan. Ayat ini juga kalau kita perhatikan sama dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-13. As-Sajdah. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Biasa kita dengar ayat ini. Walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tapi telah aku tetapkan dengan ketetapan daripadaku, semuanya akan penuhi neraka Jahannam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Dalam surah Isra ayat ke-63 juga Allah SWT berfirman, Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah mengingatkan, pergilah. Barang siapa di kalangan mereka yang mengikutimu, maka semuanya neraka Jahannam adalah balasan untuk kamu semua sebagai satu balasan yang secukup-cukupnya. Jadi ini merupakan janji syaitan kepada Allah SWT. Dan sebab itu, saudara pendengar yang dimuliakan Allah sekalian, ada peluang kita ni amalkan wirid lepas sembahyang sebagai contohnya. Antara wirid lepas sembahyang, buku yang mudah, ringkas, mudah untuk kita amalkan, untuk kita bawa ke sana kemari, zikir pagi dan petang dan zikir selepas salat. Buku ni kecilnya, masukkan dalam poket saudara, bawalah ke mana-mana, supaya dia menjadi pendinding diri kita daripada gangguan syaitan. Setiap kali lepas sembahyang, ambillah peluang 3-4 minit bacalah Allahu Akbar. Alangkah ruginya kalau kita sibuk dengan urusan dunia yang berbagai, nak baca nama Allah Subhanahu wa taala 4 minit 5 minit lepas sembahyang pun nampaklah berkira-kira. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara ini mulia kawan sekalian, antara doa yang Nabi SAW ajar kita untuk kita amalkan supaya sentiasa selamat daripada bisikan gangguan syaitan ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan dianggap sahih olehnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dianggap sahih oleh yang mentahqiq. Imam Al-Haythami berkata, para rijalnya adalah sahih, thiqat, dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Nabi mengajar kita berdoa, Allahumma qini syarra nafsi wa'azim li ala arshadi amri. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Allahumma qini syarra nafsi wa'azim li ala arshadi amri. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan diriku sendiri dan kuatkan diriku dengan sebaik-baik urusan. Ya Allah, berikan ampunan kepadaku atas segala yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Apa yang tidak aku sengaja, apa yang aku sengaja. Apa yang aku ketahui, apa yang tidak aku ketahui. Doa ni saudara yang mulia Allah sekalian boleh kita peroleh dari kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim ni ada ramai penterjemah dia. Tapi penterjemah yang tauliah yang dibenarkan oleh penulis asal, iaitu Al-Qahtani, adalah Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, Hafizahullah. Kalau kita nak keberkatan, ambillah yang diberi kebenaran untuk menterjemahkan itu. Terjemahan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Sekali ini Allah sekalian, doa ini, Allahumma qini syarra nafsi wa'azim li ala arsyadi amri. Allahumma ighfir li ma asrartu wa ma a'lantu wa ma akhta'tu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan diriku dan kuatkanlah diriku pada sebaik-baik urusanku. Ya Allah, beri ampunan kepadaku atas segala yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan, apa yang aku sengaja, apa yang aku tak sengaja, apa yang tidak aku sengaja dan apa yang aku sengaja, apa yang aku ketahui, apa yang tidak aku ketahui. Ya, saudara pendengar ini boleh kat pasal ni, gangguan syaitan kepada kita menyebabkan kita lalai. Kita mohon kepada Allah SWT supaya selamat daripada kelalaian dan bisikan-bisikan syaitan. Baik, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang ke-75, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal 'alim. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka la'nati ila yaumiddin. Sadaqallahul 'azim. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam ayat yang ke-75 hingga 78 peringatannya. Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalang kamu sujud kepadaku
kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu rasa kamu lebih tinggi? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya, kerana engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari syurga. Sungguhnya kamu adalah orang-orang yang terkutuk. Sungguhnya kutukanku terhadap dirimu adalah sampai ke hari pembalasan. Maka inilah akibat buruk si syaitan, iblis tidak mahu sujud kepada Nabi Allah Adam di atas alasan dia memang kepada Nabi Adam. Dia membayangkan bahawa dia ni orang lain. Kerana kalau dilihat dari sudut akal ni, sifat tanah yang diciptakan dengannya Nabi Adam, tanah hitam itu, tanah liat itu, sifatnya iaitu khamid, habit, dan sifaati. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Khamid. Khamid ni benda yang, apa yang kita anggap benda yang mudah hancur. Benda yang rendah, letaknya di bumi. Dia tak boleh berada di atas. Ini sifat tanah. Adapun api pada pandangannya, khairun wa ashraf min at-tin. Lima fiha min sifatil irtifa' wal 'ulu. Pada bayangan syaitan, iblis, api, ia ni bersifat tinggi, terbang, berada di atas berbanding dengan tanah yang berada di bawah. Dia terlupa bahawa bukan itu yang menjadi pelayan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan satu benda itu kalau bercampur dengan yang lain, bahkan dia jadi lebih mulia daripada sebelumnya. Itu dari sudut logik akal kalau kita nak perdebatkan. Maka inilah yang menjadikan syaitan menjadi marah, menjadi amat duka cita di atas ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dirinya. Dia telah pun berjanji akan menjadi musuh kepada Nabi Adam dan keturunannya. Lalu Allah SWT menjelaskan di sini, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kamu keluar daripada syurga ni, daripada langit ini, keluar kamu pergi ke bumi, pergi ke tempat lain, kerana kamu merupakan makhluk yang direjam. Rajim perkataan rajama, maknanya merujuk kepada satu yang terkutuk. Selain daripada makna direjam, dia juga merujuk kepada makna terkutuk, dikutuk, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapan iblis seperti kita dapat lihat, dapat kita baca, menunjukkan bahawa dia benar-benar memiliki sifat angkuh. Bukan sahaja kepada Nabi Adam, bahkan juga kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis merasai bahawa perintah Allah itu hanya sesuai diikuti kalau dia bertepatan dengan akalnya. Padahal fikiran manusia ni sangat terbatas. Kita jangan jadi macam iblis, kena ada sifat tawaduk dalam diri. Kerana kebanyakan manusia yang daripada ni dilahirkan dengan sekolah-sekolah yang hebat, pendidikan yang tinggi, dianggap semua benda itu tertakluk kepada logik akal dia. Kalau bertepatan dengan akal, okey kita terima. Kalau logik itu sesuai, okey kita ambil. Tapi kalau benda ni belum ada dalam logik akal, jangan terimalah. Begitu. Selera ni mulia kat Allah sekalian, ni pendidikan kita harus baiki, betulkan semula. Didik anak-anak untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk cinta kepadanya, untuk beriltizam dengan ibadah yang diajar. Itu sebab kita lihat dalam pendidikan anak-anak ni, waktu sembahyang contohnya, kita mesti sembahyang dengan dia supaya dia tidak rasa sembahyang satu beban. Kalau kita balik kampung umpamanya dalam perjalanan, berhenti sembahyang di mana R&R, di surau, di masjid, untuk beritahu sembahyang itu penting, amat penting. Supaya dia seronok, tidak rasa benda itu satu benda yang membosankan. Kerana bila dia sampai ke destinasi nanti dengan penat, dengan godaan yang berbagai, makan, minum, adik-beradik, sepupu dan sebagainya, maka dia sudah hilang konsentrasi. Maka supaya benda ni dibiasakan. Kerana orang-orang sebelum kita diajar iman sebelum diajar ilmu. Iman itu ditanam dalam diri sehingga dia mengakar kuat, mendasar dalam diri. Maka kemudian apa datang pun dia tidak akan bergoyah. Tapi kalau yang pertama kita ajar, mari kita ajar logik dulu. Maka logik ini sampai bila pun manusia boleh terima, sebahagian tidak boleh terima. Maka saudara pendengar ini mulia kat Allah sekalian, ini perbezaan yang ditekankan oleh Allah SWT untuk kita faham bahawasanya dalam pendidikan ni kita ajar dia akidah. Bawakan perkara-perkara bersifat akidah tu jelaskan kepada dia, ajar kepada dia. Allah SWT menjadikan langit, bawakan ayat Quran, bawakan kisah-kisah Nabi SAW untuk dia faham. Sebagai seorang Islam, dia mempunyai perbezaan dengan orang bukan Islam umpamanya. Pendidikan ini diajar kepadanya untuk kenal Allah SWT sedari kecil. Itu sebab daripada lahir diajar untuk kita azankan di telinga kanan dia. Kerana itu kalimah tauhid kita nak masuk ke dalam dirinya. Panggil orang alim untuk tahnikkan baby ini, supaya apa keberkatan yang daripada seorang yang salih itu turun pada anak kita, supaya dia memahami sebagai seorang Islam. Jadi selagi pendengar ini mereka rasian, syaitan dipakai logik akal dia, maka kita janganlah terikut-ikut dengan lentak syaitan. InsyaAllah kita akan lihat perkara ini dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.